Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nuralia Farhana binti Cik Ros, MP 4305 Sarjana Kaunseling. Saya akan membentangkan tentang isu perceraian menggunakan pendekatan teori ekologi ataupun lebih dikenali sebagai Bromford-Brenner's Ecological System Theory. Yang pertama, pendahuluan. Keluarga asas ialah satu institusi sosial yang terbina hasil daripada perkahwinan lelaki dan perempuan mengikut hukum adat, hukum agama atau undang-undang sivil. Keluarga ni adalah pusat kehidupan emosi yang mana tempat anak-anak untuk dapatkan sokongan atau kepastian daripada ibu bapa mereka. Jika berlaku perceraian, anak-anak ni akan kehilangan sokongan emosi serta kasih sayang sebab ibu bapa tidak lagi tinggal bersama dengan mereka. Anak-anak daripada keluarga yang bercerai ni akan mengalami pelbagai emosi dan perasaan sebabnya ibu bapa tiada di samping mereka sebagai peneraju utama dalam memastikan fungsi sesebuah keluarga itu berada dalam keadaan yang baik. Perceraian yang berlaku akan memberi kesan kepada perkembangan psikologi seseorang individu itu, sama ada anak-anak ataupun individu yang bercerai itu sendiri. Perceraian. Yang pertama adalah perceraian di Malaysia. Menurut Siti Zaleha dan Zaleha 2010, perceraian yang banyak berlaku dalam keluarga Islam hari ini adalah berpunca daripada pembentukan yang tidak memenuhi kehendak-kehendak dalam agama Islam. Sepanjang 5 tahun, kes perceraian dalam kalangan pasangan Muslim amat ketara yang mana pada tahun 2011 sebanyak 43,749 kes, iaitu meningkat kepada tahun 2014 sebanyak 53,870 kes secara keseluruhan. Dan secara totalnya dapat dilihat adalah 10,121 kes telah meningkat sepanjang 5 tahun ini. Di Selangor pula mempunyai kadar perceraian yang paling tinggi yang membabitkan pasangan Muslim, iaitu mencatatkan kes sebanyak 12,204 kes menurut MSTAR 2019. Dan sebanyak 32.2% daripada perkahwinan untuk tempoh 5 tahun pertama akan mengalami perceraian. Dan sebanyak 27.7% perceraian ini akan berlaku dalam tempoh 6 hingga 10 tahun pertama perkahwinan menurut JAKIM 2007. Perceraian yang kedua adalah perceraian di Amerika Syarikat. Berdasarkan data Amerika Syarikat, jika perceraian tetap berlaku, kebiasaannya perceraian itu berlaku ketika pada awal perkahwinan yang mana kebanyakannya berlaku pada tahun ke-5 hingga ke-10 sesebuah perkahwinan tu menurut National Center for Health Statistics 2000. Menurut Brewer dan Lamb 2013, dekat Amerika Syarikat ni perceraian ni telah menjadi satu epidemik yang mana terlalu kerap berlaku perceraian. Walau bagaimanapun kadar perceraian ini semakin menurun dalam beberapa dekad kebelakangan ini, walau setelah berlakunya peningkatan yang banyak. Sebanyak 5.1 perceraian bagi setiap 1,000 individu pada tahun 1981 dan telah menurun kepada 3.6 perceraian bagi setiap 1,000 individu pada tahun 2011. Copen et al. 2012 ada menyatakan bahawa hampir separuh daripada perkahwinan pertama akan berpisah dalam masa 20 tahun di Amerika Syarikat. Seterusnya adalah perkahwinan semula. Perkahwinan semula ni merupakan satu keadaan yang mana individu tu dia membuat keputusan untuk berkahwin semula dengan pasangan lamanya ataupun
berkahwin lagi dengan individu lain selepas melalui fasa perceraian sebelum ini. Terdapat segelintir daripada individu dia mempunyai keinginan untuk berkahwin semula selepas melalui fasa perceraian. Lelaki lebih cenderung untuk berkahwin lagi berbanding wanita, dan malah lelaki yang berpendapatan tinggi dia lebih cenderung untuk berkahwin lagi berbanding rakan-rakannya yang ada pendapatan yang rendah. Sweeney 2009-2010 dia mengatakan bahawa perkahwinan semula ni akan berlaku lebih cepat kepada pasangan yang memulakan atau memfailkan perceraian terlebih dahulu. Individu yang bercerai ni selalunya berkahwin semula bagi meningkatkan status keuangannya, terutama sekali dalam kalangan wanita. Individu yang berkahwin lagi selepas perceraian selalunya dia mengambil masa selama 3 hingga 5 tahun untuk sesuaikan diri dengan keluarga baru dan suasana yang baru. Menurut Ganong, Coleman dan Hans 2006, pasangan yang berkahwin semula ni dia akan mengalami tekanan yang lebih lagi dalam membesarkan anak-anak berbanding pasangan atau ibu bapa yang tidak pernah bercerai. Kanak-kanak dalam keluarga yang bercerai. Perceraian ni sememangnya akan bagi kesan atau impak yang besar kepada kehidupan semua pihak dalam sesebuah institusi rumah tangga tu, sama ada pihak suami atau isteri, anak serta keluarga bagi kedua-dua belah pihak. Walau bagaimanapun, secara keseluruhannya, anak-anak ni akan lebih terkesan dengan perceraian yang berlaku terhadap ibu bapa mereka. Hal ini demikian kerana anak-anak pada ketika itu masih berada dalam proses membesar dan memerlukan perhatian penuh daripada ibu bapa, terutamanya jika perceraian yang berlaku tu ketika anak-anak masih kecil. Menurut Hetherington dan Stanley Hagen 2002, di Amerika Syarikat ni sebanyak 40% anggaran kanak-kanak yang lahir dalam keadaan ibu bapa yang berkahwin ni dia akan mengalami episod perceraian. Hetherington ni juga ada kata yang 25% daripada kanak-kanak yang datang daripada keluarga bercerai telah menunjukkan masalah emosi yang serius. Kanak-kanak yang datang daripada keluarga yang bercerai ni dia akan menunjukkan penyesuaian diri dengan keadaan sekeliling atau persekitarannya yang lebih lemah berbanding kanak-kanak yang mempunyai keluarga yang lengkap atau utuh. Seterusnya adalah faktor perceraian. Perceraian yang berlaku boleh disebabkan oleh pelbagai faktor. Terdapat satu kajian yang menunjukkan bahawa sebanyak 44.9% perceraian ni dia berpunca daripada pasangan yang gagal menjalankan tanggungjawab masing-masing selain masalah akhlak, keuangan, seksual dan campur tangan orang ketiga. Antara faktor-faktor yang mendorong kepada berlakunya perceraian adalah yang pertama, personaliti diri. Personaliti diri yang dimaksudkannya adalah sikap negatif yang ada dalam diri seseorang individu, sama ada suami ataupun isteri. Antara sikap yang negatif tersebut adalah ego, suka mengongkon dan cemburu yang melampau. Seterusnya adalah masalah seksualiti. Masalah seksualiti yang dimaksudkan adalah nafsu atau keinginan suami atau isteri yang tidak dipenuhi dengan sebaiknya.
Terdapat segelintir isu perceraian ni boleh berlaku adalah disebabkan oleh keinginan nafsu seks tidak dipenuhi oleh pasangan. Contohnya seperti suami tidak bernafsu apabila melihat isteri mati pucuk, pasangan terjebak dengan seks songsang dan sebagainya. Seterusnya adalah komunikasi. Komunikasi ni dia merujuk kepada komunikasi yang wujud antara pasangan suami isteri. Contohnya adalah komunikasi ni dia tidak selari antara suami isteri, anak-anak tidak mendengar cakap, tidak boleh ditegur atau memberi pendapat tentang sesuatu perkara, isteri kuat beletir dan pasangan suami isteri yang sukar untuk melakukan perbincangan atau mencapai kesepakatan dalam sesuatu perkara. Yang keempat adalah penyalahgunaan dadah. Individu yang terbabit dengan dadah ni biasanya dia mempunyai emosi yang tidak stabil dan panas baran. Dan disebabkan emosi yang tidak stabil dan panas baran ni, dia membuatkan sesuatu perhubungan itu terjejas dan boleh berakhir dengan perceraian. Yang kelima adalah status ekonomi dan sosial. Jika dapat dilihat, dunia sekarang mengalami perubahan ekonomi dan sosial yang semakin tinggi. Status ekonomi sosial bagi setiap masyarakat kini juga adalah berbeza. Perubahan ekonomi boleh menyebabkan status keuangan terjejas. Oleh itu, seringkali isu keuangan ni menjadi isu kepada berlakunya perceraian dalam kalangan masyarakat. Last sekali adalah pengabaian tanggungjawab. Yang mana seseorang individu tu dia mengabaikan tanggungjawab dia sebagai suami atau bapa dengan menyerahkan tanggungjawab kepada isteri sepenuhnya. Sebagai contoh, suami tidak menolong isteri lakukan kerja rumah, suami tidak menolong isteri menjaga anak-anak, ataupun isteri terlalu leka dengan gadget tanpa menghiraukan suami yang baru pulang daripada kerja dan sebagainya. Seterusnya adalah kesan perceraian. Seperti yang kita tahu, biasanya kesan perceraian ni dia akan dilalui oleh anak-anak kepada pasangan yang bercerai itu. Tapi, kesan perceraian juga turut dilalui oleh individu yang bercerai. Brewer dan Lamb 2013 ada mengatakan bahawa individu yang bercerai ni dia akan mengalami ataupun mempunyai kecenderungan yang tinggi untuk mengalami depression, anxiety, penyakit fizikal, suicide, kemalangan kenderaan, ketagihan alkohol dan kematian. Hetherington juga mengatakan bahawa individu yang bercerai ni dia akan mengeluh tentang kehidupan dia yang sunyi ataupun lonely, self-esteem dia akan jadi rendah, bimbang tentang perkara yang tidak diketahui dan sukar untuk membentuk ataupun memulakan hubungan intim yang baru. Perceraian biasanya akan lebih memberi kesan negatif kepada ekonomi wanita berbanding lelaki. Dan individu yang bercerai ni dia akan mengalami gangguan emosi dan juga kecelaruan pemikiran akibat perceraian yang berlaku. Seterusnya adalah kesan perceraian terhadap anak-anak. Elshe et al. 2013 ada mengatakan bahawa konflik perkahwinan boleh bagi kesan kepada anak-anak dalam bentuk kesan yang negatif dalam konteks perkahwinan atau perceraian. Pelbagai kesan negatif akan dialami oleh anak-anak, terutamanya jika perceraian tu berlaku semasa diorang masih kecil. Walau bagaimanapun, jika perceraian yang berlaku ketika anak-anak sudah dewasa ataupun belia, keadaan tersebut hanya memberikan tempias kepada diorang sebabkan ketika itu usia mereka yang sudah besar sudah mampu ataupun sudah membolehkan anak-anak tersebut untuk lebih berfikir secara matang tentang erti kehidupan. Antara kesan perceraian terhadap anak-anak adalah yang pertama, anak membesar dengan perasaan merendah diri dan murung.
Kebiasaannya anak-anak yang melalui episod perceraian ibu bapa ni, dia akan membesar dengan perasaan yang suka merendah diri dan cenderung untuk mengalami depression. Ini kerana anak-anak dia merasakan bahawa dia merupakan punca kepada perceraian ibu bapa mereka. Seterusnya, dia membesar menjadi seorang yang suka memendam rasa, merendah diri dan murung kerana hilang tempat mengadu dan bergantung. Perceraian yang berlaku ni, dia boleh meningkatkan risiko masalah kesihatan mental pada kanak-kanak dan remaja tanpa mengira jantina, usia, budaya ataupun sebagainya. Yang kedua adalah memupuk sikap pembuli dan pemarah disebabkan anak-anak ni dia menjadi seorang pemendam ataupun tidak suka meluahkan perasaan. Diorang akan lebih cenderung untuk meluahkan perasaan melalui bentuk perbuatan, terutamanya perasaan marah. Ini kerana anak-anak ni dia tidak tahu dan kurang terdedah dengan cara meluahkan perasaan yang dialami oleh diorang tu dengan cara yang betul. Contohnya, anak-anak ni dia cenderung untuk menjadi pembuli di sekolah atau bertindak nakal dengan melakukan vandalism bagi mengekspresikan perasaan yang diorang alami dengan melalui bentuk perbuatan. Yang seterusnya, hilang tumpuan dalam pelajaran. Anak-anak yang membesar dalam keadaan keluarga yang berpecah belah ni, dia lebih cenderung untuk mengalami masalah akademik berbanding anak-anak yang mempunyai keluarga yang lengkap. Akibat daripada terganggu dengan emosi ibu bapa dan mempunyai konflik dalam perkahwinan, akibat daripada terganggu dengan emosi ibu bapa yang mempunyai konflik dalam perkahwinan, dia cenderung untuk selalu menekan anak-anak dan boleh menyebabkan anak-anak tu menjadi tidak bermotivasi dan kurang bersemangat dalam pelajaran, walaupun pada hakikatnya diorang ni ada potensi yang tinggi untuk berjaya. Malah anak-anak dirasa yang keadaan rumah yang diorang duduk tu menjadi tidak selesa disebabkan perlu menghadapi konflik yang dilalui oleh ibu bapa mereka di rumah. Seterusnya, memberi kesan kepada prestasi akademik di sekolah. Seterusnya adalah kurang pegangan agama. Ibu bapa dia bertanggungjawab ataupun dia perlu cuba sedaya upaya untuk memenuhi keperluan rohani dan lahiriah anak-anak. Anak-anak yang ada ibu bapa yang bercerai ni, biasanya pendidikan agama yang diperolehi tidak mencukupi sebab diorang dibiarkan tanpa diberi perhatian yang sewajarnya oleh ibu bapa. Konflik perceraian yang berlaku ni boleh menyebabkan anak-anak ni dia terbiar tanpa pendidikan yang sepatutnya. Contohnya, ibu bapa terlalu sibuk memikirkan perceraian dan memerlukan mereka untuk sentiasa naik turun mahkamah, menyebabkan anak-anak menjadi terbiar dan tergantung tanpa apa-apa perhatian dan pendidikan daripada ibu bapa. Last sekali adalah mudah terpengaruh dengan perkara yang tidak bermanfaat. Disebabkan pendidikan agama yang kurang, anak-anak ni dia lebih mudah terpengaruh dengan gejala negatif seperti merokok, melepak dan ponten sekolah serta lain-lain. Malah pergaulan bebas juga boleh mempengaruhi mereka sehingga boleh menimbulkan permasalahan yang lain seperti mengandung anak luar nikah, seks bebas, kes buang bayi dan sebagainya. Perkara ini boleh berlaku sebab keadaan anak-anak yang memerlukan kasih sayang daripada ibu bapa tapi tidak dipenuhi oleh ibu bapa itu sendiri. Walau bagaimanapun, jika anak-anak tersebut tu tabah menghadapi konflik dalam kehidupan, diorang akan membesar menjadi seorang individu yang kuat dan tabah. Malah boleh menjadi individu yang lebih berdikari dan tidak mengharapkan bantuan daripada individu yang lain. Remaja yang ada ibu bapa yang bercerai ketika usia 5 tahun ni ataupun lebih muda, dia berisiko tinggi untuk menjadi aktif secara seksual sebelum usia 16 tahun. Malah ada pengkaji mengatakan bahawa perpisahan yang berlaku dengan bapa menyebabkan individu wanita mempunyai ramai pasangan seksual ketika remaja. Dan secara keseluruhannya, kanak-kanak yang berbesar dalam keluarga yang bercerai ni lebih cenderung untuk mempunyai masalah akademik, menunjukkan masalah luaran dan masalah dalaman seperti kenakalan, anxiety dan depression, menjadi kurang bertanggungjawab serta sosial, mempunyai hubungan intim yang tidak kompeten, keciciran sekolah, aktif secara seksual dan lain-lain lagi.
Seterusnya adalah teori. Teori yang dipilih iaitu yang bersesuaian dengan isu perceraian adalah teori ekologi ataupun lebih dikenali sebagai teori sistem ekologikal Bronfenbrenner. Teori ini dibangunkan oleh Uri Bronfenbrenner yang mana dia menekankan bahawa faktor persekitaran ini dia memberi kesan kepada seseorang individu itu apabila bereaksi. Berdasarkan teori ini, kanak-kanak biasanya dia akan mendapati diri dia terperangkap dalam pelbagai ekosistem, dari sistem ekologi rumah yang paling intim sehinggalah sistem sekolah yang lebih besar, kemudian ke sistem yang paling luas yang merangkumi masyarakat dan budaya. Teori ini dia mengenal pasti sebanyak 5 persekitaran iaitu mikrosistem, mesosistem, exosistem, makrosistem dan kronosistem. Sistem yang pertama adalah mikrosistem iaitu merujuk kepada persekitaran terkecil dan paling dekat di mana kanak-kanak itu tinggal. Interaksi dalam mikrosistem ni dia melibatkan hubungan peribadi dengan ahli keluarga, rakan sekelas, guru dan penjaga. Dan bagaimana kumpulan atau individu itu berinteraksi dengan kanak-kanak akan mempengaruhi bagaimana diorang ni membesar. Macam contoh, interaksi kanak-kanak dengan persekitaran perceraian yang perlu dilalui akan mempengaruhinya sehingga kanak-kanak tu dia menjadi dewasa. Individu tersebut ni dia akan cenderung untuk mempunyai isu kepercayaan kepada lelaki atau wanita kerana membesar dalam keluarga yang mempunyai bapa atau ibu tunggal. Seterusnya, sistem yang kedua iaitu mesosistem, iaitu merangkumi interaksi antara setiap mikrosistem. Sebarang perkara yang berlaku dalam satu mikrosistem ni dia akan mempengaruhi interaksi mikrosistem yang lain. Sistem mikrosistem ni melibatkan hubungan antara rumah dan sekolah, antara kumpulan rakan sebaya dan keluarga, dan antara keluarga dan masyarakat. Macam contoh, konflik dalam rumah tangga yang tidak diselesaikan boleh menyebabkan berlakunya perceraian. Kadang-kadang konflik seperti pergaduhan ibu bapa tu sering disaksikan oleh anak-anak di depan mata diorang. So, keadaan di rumah akan mempengaruhi tingkah laku dan personaliti anak-anak ketika berada di luar rumah seperti sekolah. Perkara tersebut boleh memberi pengaruh kepada emosi anak-anak dan boleh membawa kepada masalah pembelajaran. Seterusnya adalah exosistem iaitu berkaitan dengan pengalaman dengan persekitaran yang tidak melibatkan kanak-kanak tu secara langsung, tetapi keputusan yang diambil tu adalah dari persekitaran tersebut mempengaruhi kanak-kanak atau individu lain yang berkait dengan kanak-kanak tersebut. Individu lain dan tempat-tempat yang mungkin tiada interaksi secara langsung dengan kanak-kanak kemungkinan masih lagi boleh memberi kesan kepada kehidupan diorang. Tempat dan individu lain yang dimaksudkan adalah mungkin termasuk tempat kerja ibu bapa, ahli keluarga besar dan kawasan tempat tinggal anak-anak. Macam contoh, keputusan ibu bapa untuk bercerai memang tidak melibatkan anak-anak, tetapi keputusan tersebut boleh memberi kesan kepada anak-anak dari segi perkembangan sosial dan emosinya seperti mengekspresikan perasaan yang dipendam dengan menjadi seorang pembuli atau melakukan vandalisme di sekolah. Seterusnya adalah makrosistem iaitu merujuk kepada kumpulan masyarakat dan tempat terbesar dan paling jauh untuk anak-anak tetapi masih lagi mempunyai pengaruh yang besar. Ia terdiri daripada corak dan nilai budaya anak-anak khususnya kepercayaan dan idea dominan mereka serta sistem politik dan ekonomi. Perkara yang melibatkan perkembangan individu yang dipengaruhi oleh norma, nilai dan amalan dalam sesebuah masyarakat. Seperti contoh, individu yang membesar dalam keadaan keluarga yang bercerai ni dia mempunyai perkembangan yang berbeza dengan individu yang membesar dalam keluarga yang utuh dan sempurna, terutamanya dari segi emosi. Individu yang membesar dalam keluarga yang bercerai ni dia lebih cenderung untuk mengalami kesihatan mental iaitu depresi ataupun depression, anxiety dan sebagainya berbanding individu daripada keluarga utuh iaitu lebih ceria dan bersosial. Akhir sekali adalah kronosistem iaitu merujuk kepada pola peristiwa dan transisi yang berlaku dalam persekitaran individu sepanjang hayatnya.
Ia juga merujuk kepada perubahan yang berlaku dalam kehidupan setiap individu akan dipengaruhi atau mempengaruhi perkembangan mereka, dan ia berbeza mengikut perubahan yang dialami oleh individu tersebutlah. Peredaran masa turut memberi kesan kepada perkembangan setiap individu. Ia juga merangkumi perubahan struktur keluarga, alamat, status pekerjaan ibu bapa serta perubahan masyarakat yang besar. Seperti contoh, perceraian yang mana ia merupakan satu perubahan yang berlaku dalam kehidupan seseorang individu. Hetherington 1993-2006 ada menyatakan bahawa kesan negatif dari perceraian yang dialami oleh kanak-kanak ni dia sering memuncak pada tahun pertama selepas perceraian. Perkembangan psikologi anak-anak ni sememangnya akan terkesan disebabkan perubahan yang perlu dihadapi dan perlu menyesuaikan diri diorang dengan keadaan ataupun suasana yang baru. Okey, secara kesimpulannya, statistik perceraian yang semakin meningkat ni dia sangat membimbangkan masyarakat kini sehingga boleh mengakibatkan segelintir daripada individu ni dia mempunyai trauma ataupun takut untuk berkahwin sebab dia rasa bimbang bahawa perkahwinan tersebut ni mungkin akan berakhir dengan perceraian. Pelbagai faktor yang mengakibatkan perceraian, antaranya faktor kewangan, isu seksualiti, kurang pegangan agama dan lain-lain lagi. Malah perceraian ini memberi kesan kepada individu yang mengalami perkara itu sendiri, terutamanya dalam kalangan anak-anak. Perkara yang memberi kesan yang besar kepada anak-anak adalah dari segi aspek perkembangan emosi dan sosial. Kanak-kanak atau mana-mana individu yang melalui episod perceraian ibu bapa ni, dia akan mudah cenderung untuk menghadapi atau mengalami kesihatan mental seperti depression dan anxiety serta sebagainya. Ia juga cenderung untuk mempunyai isu kepercayaan dalam hidup kerana membesar dalam keadaan keluarga yang tidak lengkap. Dan teori yang paling sesuai digunakan berkenaan dengan isu perceraian adalah teori ekologi, iaitu menunjukkan kepada kepelbagaian pengaruh yang saling berkaitan terhadap perkembangan anak-anak. Dan secara keseluruhannya adalah kesedaran mengenai konteks yang ada dalam diri anak-anak ni dia dapat menyedarkan masyarakat tentang variasi cara kanak-kanak bertindak dalam suasana yang berbeza menurut teori sistem ekologi Bronfenbrenner. Sekian sahaja daripada saya. Terima kasih.